أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati sahabat takbiran kemenur iman yang saya muliakan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bersama pada petang ini bagi menyambung bicara kita tentang berkaitan dengan alam barzakh, iaitu kematian. Belum saya memulakan, jom kita ambil masa sikit mengambil keberkatan yang mana kata Nabi SAW, ada satu tempat yang mana mustajabnya berdoa, iaitu ketika hari Jumaat selepas asar. Jom kita angkat tangan menadah kepada Allah untuk memohon sebarang hajat ataupun keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan usia kami, berikan kesihatan yang baik kepada kami ya Allah, dan murahkan dan lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi mereka yang bakal melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka ya Allah. Permudahkanlah segala yang telah dirancang ya Allah. Bagi mereka ya Allah yang sedang berada dalam kesakitan ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Kami ini lemah, ya Allah. Kami tiada kekuatan, ya Allah. Kami ini sentiasa mengharapkan pertolongan-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, Kau hadirkan sifat istiqamah dalam diri kami, ya Allah. Kau hadirkan hati yang sejahtera, ya Allah, daripada sifat-sifat mazmumah, ya Allah. Kau hadirkan kepada kami, ya Allah, cinta yang tulus kepadamu, ya Allah. Cinta kepada baginda Nabi SAW dan cinta kepada saudara-saudara kami se-Islam, seagama dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bukakanlah pintu hati kami untuk melaksanakan ibadah korban di mana-mana sahaja pada tahun ini, ya Allah. Agar kami menzakhirkan rasa syukur, ya Allah, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu, ya Allah, kami meminta, ya Allah. Engkaulah tempat kami mohon hajat dan Engkau jugalah yang memudahkan hajat kami diterima, ya Allah. Maka terimalah segala doa-doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih yang mengaminkan doa pada hari ini, ya Allah. Terima kasih juga buat Bonda Norini sebagai moderator majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan bermuhasabah diri, dalam keadaan benar-benar di landasan yang menjadi perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung lagi pengajian kita, muka surat ke berapa, Bonda? Saya dah lupa dah. Bonda Nur, kita ada 171 tak Ustaz? 171. Pimpitan kubur tu. Rasanya tak habis lagi gitu. Ya, betul. Betul, insya-Allah. Baik. Pada dari Abu Ayyub. Okey, ibu-ibu rahmati Allah, sebelum saya mulakan hadis muka surat 171. Saya nak ingatkan satu benda. Inilah kehidupan. Saya melihat Kekanda Azrina tadi, Masya Allah, dalam kegembiraan bakal melangsungkan perkahwinan. Dan ada berita tadi, kawan saya kata, Ustaz, ahli keluarga saya, ayah saya meninggal dunia. Makna di sini adalah satu benda yang boleh kita lihat dalam hukum kehidupan. Ada mereka yang sedih, ada mereka yang gembira. Ada mereka yang berada dalam keadaan seronok. Ada mereka yang sedang menghadapi satu situasi yang amat menyedihkan. Ada orang yang akan menerima orang tersayang. Ada dalam hidup kita akan terhilang ataupun kehilangan orang yang tersayang. Sebab tu di kesempatan ini juga, kalau ada orang yang tersayang, hargailah sebelum dia pergi meninggalkan kita. Bagi mereka yang telah kehilangan orang tersayang, tabahlah. Kerana inilah hukum dunia. Hukum yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kenapa? Sebab telah saya katakan tadi, melihat orang yang bakal melangsungkan perkahwinan seronok. Saya pun jadi turut terseronok. Tetapi sebelum Jumaat tadi, ada orang telefon, dia kata, Ustaz, ayah saya meninggal. Mana bercampur suka dan duka. Sebab itu, mungkin hari ini gembira bagi kamu, sedih bagi orang lain. Mungkin hari ini kehidupan baru menemui kamu. Tetapi ada di antara mereka sedang menghadapi, ingin menemui kematian. Apa yang kita boleh lakukan? Apa jua keadaan dan situasi, jadilah kamu orang yang sentiasa mendampingi Tuhanmu dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih
Lah kadang terah kita ni, Allah, kan raya hari tu tengok benda rusni hati je. Ibunda kita yang kita sayang, pengurusi kita. Kita seronok hari raya, tapi beliau diuji. Inilah hukum atau takdir yang sama sekali tak semua benda pihak pada kita. Tetapi ingat, setiap apa yang Allah jadikan, itulah yang terbaik. Kata seorang ulama, seorang waliullah Syekh Sya'rawi Mutawalli, saat sesuatu itu terjadi ataupun tidak terjadi, memang tidak kau inginkan, itu adalah yang terbaik di sisi Tuhanmu. Maka bersangka baiklah atas kejadian tersebut. Wallahu a'lam. Wa kakanda Azrina, selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia, ke anak cucu semoga murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya. Cantik tuan-tuan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Baik. Kita masuk dari Abu Ayyub dalam sebuah hadis muka surat 171. Daripada Abu Ayyub diriwayatkan dengan sanad sahih bahawa ketika ada seorang bayi ni apa? Anak yang baru dilahirkan, dikebumikan. Maknanya anak kecil, dan rahmati Allah, muka surat 171 kekanda Amira. Oh, dia pakai email lain ni, Masya Allah. Biasa Khairul Amira, sekarang dia jadi single. Kan? Dia start single start. Masya Allah, tabarakallah. Muka surat 171. Maka kata daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu dalam sanad yang sahih bahawa ketika ada seorang tablet bau kedai tu Ustaz, Masya Allah, bahawa ketika ada seorang bayi dikebumikan. Okay, baik. Bila sebut tentang bayi, kita mengaji bab fiqh. Bayi yang belum baligh atau usia mereka belasan ataupun belum mencapai baligh, maka tempat bagi mereka adalah surga. Tuan-tuan. Meninggal dia. Kalau meninggal dalam keadaan belum baligh, tak perlu buat talqin, tak perlu buat tahlil. Jelas. Sebab talqin tu kalau peringatan untuk yang berada di tanah, okey. Tapi talqin tu jangan dibaca pada bayi yang baru meninggal dunia. Sebab bayi ini sifatnya suci, bersih daripada dosa. Baik. Sebab tu bayi ini kalau meninggal seperti biasa, dia akan disolat dan dimandikan. Kalau bayi yang gugur luar seperti biasa. Gugur dalam tak perlu solat. Ini antara sebahagian pendapat ulama. Okay, baik. Disebutkan dalam sabdanya Nabi SAW, sebab kita berada dalam himpitan kubur bagi setiap orang. Jika ada orang yang terlepas dari himpitan kubur, maka anak kecil inilah antara yang selamat, tentang yang dirahmati Allah, daripada himpitan kubur. Maknanya, kalau bayi ini meninggal, mesti kita bertanya, Ustaz cerita pada kami tentang himpitan kubur. Macam mana kalau himpitan kubur itu berlaku, bagaimana yang meninggal itu berlaku kepada bayi? Adakah dihimpit juga? Maka kata Nabi SAW, jika ada orang yang terlepas dari himpitan kubur, nescaya anak ini adalah antara yang terselamat darinya. Maknanya yang masih bayi. Tapi tak semua orang
boleh terima bila mempunyai anak kecil tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang tanya saya, betul ke Ustaz, kalau bayi yang kecil meninggal dunia akan menunggu ibu dan ayahnya di pintu syurga? Sahih, ada sebagian hadis yang meriwayatkan dia akan mendatangi dia akan mendatangi ibu dan ayahnya, lalu akan memberi syafaat kepada mereka. Lalu memberi syafaat kepada ibu dan ayah mereka. Walaupun begitu, bukan bermakna si ibu dan ayah yang telah kehilangan anak kecil itu melanggar batas agama, melaksanakan perbuatan dosa. Ingat ni tuan-tuan. Jadi kata Ustaz, tak apalah, saya buat dosa pun tak apa. Kenapa kamu kata begitu? Sebab saya rasa Ustaz tu kata anak-anak kecil kami yang tu kami ada usia dalam 6 bulan, 7 bulan akan menjadikan syafaat sampai kami masuk surga. Bukan bermakna kamu boleh langgar agama, yo. Kamu masih perlu mengikut agama. Sebab tu siapa yang meninggal anak kecil ni memang sedih. Sebab dia baru lahirkan, tak sampai setahun, tapi Allah dah ambil. Bukan senang kita nak menghadapi saat ini, tapi ada kalanya seperti mana saya sebutkan tadi, kalau ianya terjadi, maka itulah yang terbaik di sisi Tuhanmu. Maka jangan kita terlalu sedih. Sedih itu tetap ada. Apa yang terjadi, kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, apa yang terjadi kepada kita, itu yang terbaik di sisinya. Siapa? Allah. Kalau bagi kita tak baik, bagi kita satu benda yang sangat berat, bagi kita sangat tertekan, tapi di sisinya yang terbaik. Sebab kamu sedar, kamu adalah hamba. Anak tadi pun bukan kepunyaan kamu, tetapi kepunyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kalau orang tanya, Ustaz, baik ni kena tak kena himpitan kubur? Tak kena. Selamat. Sebab dia masih suci dan juga bersih. Ataupun disebutkan dalam sebuah hadis lain, dalam Al-Awsat dari Anas radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan salat jenazah atas seorang anak lelaki atau perempuan. Baik salat jenazah, usalli hadzal mayyit, hadhil mayyit. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir. Nak sebut fardu kifayah pun boleh, tak sebut pun boleh. Okey, ni antara tata cara untuk kita melaksanakan solat jenazah. Ni minta bagi anak-anak kita faham, sebab solat jenazah paling cepat, paling senang dan paling mudah. Ni sebut ni, sebab depan saya ni semua mak-mak. Besok kalau meninggal, cakap dengan anak-anak, wasiat pada anak-anak. Ada kata ulama, ada 2 benda yang perlu wasiat. Yang pertama, selesaikan 3 benda. Yang pertama, selesaikan hutang terlebih dahulu kalau masih mempunyai harta. Tengok mulai ni tuan-tuan. Yang kedua, wasiatkan kepada anak-anak kita, sekiranya anak kita ni jenis nangis kuat. Boleh dengar? Faham tak? Jenis anak kita ni nangis dia kuat. Sampai sometimes cannot accept benda-benda yang dah jadi. Maka kata ulama, wasiat pada anak kita, besok kalau dah meninggal dunia, jangan menangis keterlaluan. Kata ulama, kalau kita kenal anak kita ni sayang sangat kat kita, tak pernah hidup tanpa seorang ibu, seorang ayah, ni dengar. Sebab kata ulama, seseorang itu akan terseksa di dalam kuburnya sebab daripada ratapan orang yang meninggal dunia. Ustaz, ratapan tu macam mana? Macam cerita ibu mertuaku. Tengok tak? Itulah kau kahwin lagi dengan orang muzik. Kan mak mertuanya tu tak suka dengan Kasim Selamat. Lalu dikahwinkan dengan Kasim Selamat, tiup saksofon.
Bila tiup saksofon, maka bila kahwin dengan Kasim Selamat, duduklah di bawah kolong. Duduk bawah kolong, lepas tu hidupnya susah. Lantas itu ibu mertuanya kata, sudah meninggal istrinya. Sedangkan dijodohkan dengan Cikgu Asmadi. Maka lihat itu yang berlaku. Tengok, sampai matanya berhari-hari nangis. Sampai mamak tu kata, mamak pun nak bagi tahu pun rasa bersalah. Tapi dah bulan-bulan tak bayar duit sewa dekat kolong bawah kan. Tengok tak cerita ibu mertua aku. Dia menangis tak pergi kerja. Hak tu tak boleh. Dia menangis sampai tak mandi. Sampai buta matanya. Lalu matanya buta. Kesian. Lalu berjalanlah dia ke seorang diri. Kasim Selamat. Lalu terduduk di satu tempat. Lalu dijumpa sama combi. Lalu combi datang membawanya. Jadilah apa namanya? Jailani. Saya lupa dah. Waktu tu baru Osman sembuh. Jailani, Ustaz. Osman Jailani, ya. Dan datang si combi katanya, wah, Abang Osman Jailani bila tiup saksofon macam Abang Kasim Selamat, kata dia. Hak tu ratapan, tak boleh. Faham? Hak tu sampai buta. Menyeksa bagi orang yang dah mati. Dan yang ketiga, kata ulama, solatkanlah jenazahnya setelah meninggal dunia. Faham? Besok jadi minta anak-anak kita bila mak meninggal, pastikan solat untuk jenazah abah. Okey, baik. Solat jenazah mudah. Solat jenazah mudah. Maka sahaja aku solat ke atas jenazah 4 takbir imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Takbir yang pertama. Takbir yang kedua, baca selawat Ibrahimiyah. Takbir yang ketiga, baca doa. Kalau perempuan, Allahumma firlaha. Kalau lelaki, Allahum maghfirlahu. Cukup. Kalau rakaat yang takbir yang keempat, Allahu Akbar, boleh terus bagi salam ataupun sambung dengan doa Allahumma la tahrimna ajraha ataupun ajrahu wa wasi'li. Atau ada doa yang panjang. Kalau tak bagi salam je pun selesai. Faham? Wasiat penting. Pertama, selesaikan hutang. Yang kedua, kalau anak ni jenis yang menangis kuat, meratap, sedih, terlampau, wasiat jangan menangis berlebih-lebihan. Yang ketiga, kalau boleh wasiatlah supaya solatkan jenazah kita setelah kita meninggal dunia. Harta ikut hukum Tuhan difaraidkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okay, baik. Kita terus lagi pada yang di bawah. Bersumber dari Zahzan diceritakan bahawa Ibnu Umar pernah meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejap bonda, ada baby pula kacau. Sekejap nah. Hantar kat mak dia. Kejap je. Tengok baby. Apa dia ni? Ada ni. Tengokkan baby. Oh lo. Kejap lagi saya masuk jap. Tak nak pula. Dia nak kacau ni kejap ya. Okey, baik. Kita sambung.
Bersumber dari Zahzan diceritakan bahawa Ibnu Umar pernah meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan putrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Baginda duduk di sisi kuburnya. Mula-mula wajah baginda kelihatan sedih, namun kemudian kelihatan gembira. Mula-mula Nabi dok kuburkan putrinya Ruqayyah, anak Nabi perempuan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum. Ni anak Nabi. Anak Nabi ada 7 orang. InsyaAllah. Ruqayyah meninggal. Dan mula-mula saat Nabi duduk sisi kuburnya, Nabi senyum, Nabi sedih. Namun kemudian Nabi gembira. Sahabat pun bertanya mengenai perkara tersebut. Beliau kemudian memberikan jawapan. Apa kata Nabi SAW? Aku ingat akan kelemahan puteriku dan seksa kubur. Kelemahan di situ maksud dia apa? Aku kenal anakku ni macam mana. Baik buruknya aku kenal. Ialah seorang ayah. Sebab tu Nabi kata, aku ingat akan kelemahan puteriku dan seksa kubur. Maknanya dia tahu baik buruk anak dia. Ingat, maksum Nabi. Keluarga Nabi belum kata maksum. Yang maksum Nabi. Faham? Dia kata, Ustaz, Nabi maksum, keluarga Nabi maksum. Tak, Nabi maksum. Dan kata di situ, setelah aku ingat akan kelemahan puteriku dan seksa kubur. Maknanya Nabi menegakkan bahawasanya aku tahu, dia cakap pada sahabat, aku tahu anak aku ni lagu mana baik buruk dia. Dan tiba-tiba aku ingat seksa kubur. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kuburkan ahli keluarga kita, kita kenal ahli keluarga kita. Abang kita ni jenis macam mana? Kak kita ni jenis macam mana? Ayah kita ni jenis macam mana? Mak kita ni jenis macam mana? Baik buruk semua tahu. Lepas tu Nabi kata, lalu aku berdoa kepada Allah sehingga dia meringankan. Dia kenal anak dia macam mana Nabi sungguh-sungguh doa. Ni saya nak pesan satu benda tuan-tuan. Dalam kita adik-beradik, kita kenal baik buruk adik-beradik kita. Jelas tak? Bukan makna saya kata apa, Ustaz ni apa kata adik-beradik lagu ni. Tak, saya nak cerita bagi faham. Kita semua kenal adik-beradik kita macam mana. Adik-beradik kita ada yang tak solatnya, ada yang tak tutup auratnya, ada perangai dengan mak ayah luar biasa. Jangan cerita ke orang bila meninggal. Faham? Jangan pernah cerita baik buruk ahli keluarga kita pada orang lain. Ni saya pesan ni. Jangan sekali-kali cerita. Buruk macam mana sekalipun, dia tetap adik-beradik kita. Dia tak cerita dengan orang. Kau nak tahu abang aku, kau nak tahu kak aku, kau nak tahu adik aku. Tak usah. Faham? Bila kita tahu, tiba-tiba satu hari kita dapat berita, hak adik kita ni, hak jenis kaki Allah. Pencurinya kuat. Adik kita ni, abang kita hak jenis memang, orang kata apa, kalau orang perlis kata lok-lak kan benda nori ni. Betul tak? Lok-lak lah. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ni orang jenis lok-lak habis kan. Orang tak boleh pakai. Saat dia mati, jangan kita duk sibuk kata benda-benda pelik. Doakan, ya Allah, ya Tuanku, aku sedar dan aku tahu macam mana si dia ni. Aku duduk dengan dia lama dah. Dia adik-beradikku, ya Allah. Aku tahu dia macam mana. Aku mohon padamu, ya Allah, agar engkau ringankan seksa kuburnya. Doa lagu tu. Jangan doa buruk-buruk. Kadang dia tak suka kita. Bertahun-tahun dia ngata kita. Jangan. Orang dah mati lepas saja tuan-tuan. Selagi belum mati, suruh dia minta ampun kita. Kalau orang dah mati, lepaskan. Maknanya kita kenal adik-beradik kita, mak ayah kita. Wallahi tuan-tuan. Ada anak dia baik. Tapi mak ayah dia main nombor ekor. Ada. Ada anak-anak tahfiz tuan-tuan. Tapi mak ayah
tak solat tapi tak pakai tudung pun ada, tak tutup aurat. Saya pergi sekolah agama jemput anak, ada mak tak pakai tudung. Pergi sekolah agama, jemput anak tak pakai tudung. Lagi power. Tapi kita orang mengaji agama tak boleh sama sekali. Kita tuding jari pada mereka dan mengatakan sesuatu yang buruk kepada mereka. Sebab kita tak tahu pengakhirannya bagaimana. Mana nak kata apa? Ahli keluarga kita, kita saja tahu. Jangan cerita ke orang. Baik buruk dia kalau orang lain tu cerita lain. Hak ni kita. Bila meninggal, kita kenal contoh dia ni satu orang main nombor ekor. Dia ni satu orang macam ni, satu orang. Cepat-cepat doa, ya Allah, aku tahu dia ni lagu mana. Kau ringankan kuburnya, ya Allah. Kau ringankan azabnya, ya Allah. Kenal dia, tolonglah, ya Allah. Sungguh-sungguh doa sebab dia ahli keluarga kita. Hak tu Nabi kata. Nabi doa pada Allah. Lepas tu dia teringat si Ruqayyah ni macam mana. Tentang seksa kubur, dia sungguh-sungguh doa. Sampai Allah ringankan azab baginya. Demi Allah telah dihimpitkan satu himpitan yang didengar oleh apa yang ada di antara langit dan bumi, kata Nabi SAW kepada Ruqayyah. Makna ahli keluarga Nabi pun kena himpitan kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di antara kita semua akan kena. InsyaAllah. Tapi ambil faham hadis ni lagu mana. Baru kita sedap. Wallahu a'lam. Ada yang kurang faham dekat 3 hadis yang saya baca tadi? Kalau nak tanya silakan. Kita cuba jawab. Tentang apa yang saya sampaikan. Sebab berkaitan hadis di bawah. Takkan lagi ada cerita di atas. Kalau nak bertanya silakan. Setiap orang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Setiap orang mesti kena himpitan kubur tu. Kecuali Mesti. kanak-kanak. Mesti kena. Tak boleh ngelak. Tak boleh elak. Mesti ada. Tapi himpitan itu bagi mereka yang beriman lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, himpitan yang berlaku pada orang saleh dan juga pada orang beriman atau mereka yang mati dalam keadaan yang baik, yang itu seperti mana anak yang mengadu sakit kepala pada ibunya, lalu ibunya memeluknya. Jelas tak? Okey. Himpitan Kalau yang mati syahid, Ustaz? syahid, baru nak sebut, mati syahid dijauhkan. Sebab mereka yang syahid itu terus hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak seperti mana kita mati yang biasa. Tapi kita semua boleh dapat syahid. Dengan menuntut ilmu juga adalah salah satu syahid kalau mati di jalan Allah. Maknanya Ustaz, kalau kami nak dengar majlis ilmu tiba-tiba kami mati, adakah syahid kerana kamu sedang menuntut ilmu? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ustaz, Ya, kalau syahid wabak macam mana pula? ke mana? Syahid wabak. Tak, syahid apa tu? Ustaz, syahid wabak yang macam kan orang apa tu Wabak. yang COVID lah. Okey, terima kasih. Syahid wabak. Antara kata ulama, siapa yang terkena wabak dipanggil syahid akhirat. Yang disebutkan terlepas dari himpitan itu, syahid dunia akhirat. Jelas? Jelas. Terima kasih atas pertanyaan. Ada mati-mati yang disebutkan sebagai syahid akhirat. Antaranya mati disebabkan wabak. Yang kedua, mati disebabkan kanser. Juga syahid akhirat. Yang kedua, jatuh pokok. Yang tiga, jatuh pokok. Ada orang yang kerja pokok, tiba dia jatuh, dia meninggal. Pun dikira sebagai syahid akhirat. Tuan-tuan. Kata ulama dalam kitab Mau'izah Hasanah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan?
Ustaz, apa beza syahid akhirat dengan syahid dunia? Dia syahid akhirat dan syahid dunia ni ada dua pendapat ulama. Syahid akhirat ini kelebihannya asbab kematian yang sangat-sangat diberikan kepadanya. Dan syahid dunia ini, saya lupa apa pandangan ulama. Sekejap, Ibu Banter, nanti Allah. Sekejap. Sekejap. Saya tengok nota saya sekejap. Tentang rahmat ya Allah. Yang dimaksudkan syahid akhirat itu, mereka yang dikurniakan pahala mati syahid. Dikira syahid akhirat. Bagi mereka mendapat pahala mati syahid. Namun tidak termasuk hukum mati syahid dunia akhirat, iaitu tidak perlu dimandi serta disolatkan. Maknanya dia dapat syahid punya pahala akhirat. Bermakna di sini jelas. Siapa yang mati, contoh saya sebutkan tadi, syahid akhirat. Iaitu mereka syahid akhirat, maknanya mereka akan mendapat sebagai pahala mati syahid. Tapi tak seperti syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ini ada kelebihannya, iaitu tidak perlu dimandikan. Ini antara kelebihan. Iaitu syahid ni bukan benda yang mudah. Tetapi kata ulama dalam syarah An-Nawawi As-Sahih Muslim, orang-orang yang beriman yang ikhlas berjuang di jalan agama, meninggikan syiar agama dan mengharapkan keredaan semata-mata serta mati di dalam peperangan. Seandainya kata ulama dia anggap mati syahid akhirat kerana di sisi Allah mendapat pahala syahid, dan dianggap sebagai syahid dunia kerana mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disalatkan, iaitu bahkan mereka ditanam secara terus bersama dengan darah mereka. Jelas tak? Syahid akhirat dan juga syahid dunia. Cik Zuraida yang bertanya. Jelas. Assalamualaikum Ustaz. Assalam, ni siapa ni? Kak Makwa. Ustaz, apa ni kalau misal kata orang yang mati dalam belajar, orang dalam belajar kan, dikira syahid lah Ustaz kan? Antaranya disebutkan sebagai syahid. Ialah dalam kita mesti kata dalam belajar lah, kita belajar. Habis kalau mereka macam orang sentiasa belajar online ni macam Ustaz kira belajar tak Ustaz? Kalau mesti kata dia meninggal. Apa-apa cara sekalipun, selagi mana kita belajar, tetap juga akan belajar. Maknanya syahid akhirat ni bukan mati di medan perang. Syahid dunia ni mati di medan perang. Dalam menegakkan agama Allah. Inilah dia syahid dunia. Syahid akhirat, mereka yang diuji dengan kematian yang bukan disebabkan peperangan. Seperti mana orang meninggal dalam dunia kerana penyakit perut ataupun apa-apa sekali. Itulah syahid akhirat. Syahid dunia iaitu mereka yang meninggal dunia kerana berperang di jalan Allah, dalam masa yang sama melakukan mawak ni, menghalang yang perkara yang menghalang daripada mendapat syahid, seperti berjuang di jalan Allah kerana inginkan perkara-perkara lain. Ataupun kalau mereka tu berjuang di jalan Allah, dia tak akan dapat syahid dunia kalau dia pergi perang semata-mata nak dunia. Maknanya nak orang puji, nak harta rampasan, ataupun nak menunjukkan kedudukan mulia di sisi Allah, di sisi manusia, maka kalau dia mati tak akan dapat syahid dunia. Yang kita nak dapat sekarang, syahid dunia. Ni antara benda yang paling besar sekali tuan-tuan. Makna syahid akhirat tu orang yang diuji dengan sesuatu. Seperti mana penyakit ataupun runtuh bangunan. Ada yang kata juga syahid akhirat ni termasuk menuntut ilmu. Termasuk mereka yang mencari rezeki ataupun
ataupun nafkah. Tapi bila dia mati, dia syahid akhirat ni, dia mesti dimandikan. Berbeza dengan syahid dunia yang mereka berperang di jalan Allah sampai mati, mereka ni tak perlu mandi pun. Lalu dikuburkan dengan pakaian mereka semua. Wallahu a'lam. Maknanya kalau menuntut ilmu, dikira sebagai syahid juga. Syahid akhirat. Mendapat syahid akhirat akibat menuntut ilmu tadi. Sebagai jihad kita. Tapi bagi mereka yang syahid dunia tadi, hak tu saya kata, berperang di jalan Allah. Maknanya perang bagaimana? Mempertahankan. Selalunya para sahabat lah zaman mereka perang. Tapi kita zaman kita tak perang. Tapi tetap juga kita boleh mendapat syahid dengan apa jua yang kita perjuangkan agama di akhir-akhir zaman. Maksud dia apa? Kita memartabatkan agama, menyebarkan agama. Itu semua adalah pahala syahid perjuangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sila. Macam mana Ustaz? Mati makan kaki ayam. Mati bersalin. Mati bersalin itu mati yang mulia. Syahid juga. Sebab Syahid syahid akhirat. Sebab dia mendapat pahala atas sakitnya itu. Perjuangan dia. Perjuangan dia push. Kan? Sebab tu anak-anak kena sentiasa berterima kasih dengan ibu. Bukan senang nak push, tuan-tuan. Mudah-mudahan di syurga lah buatnya. Seorang perempuan ni mudah ibu-ibu. Kan? Ibu-ibu, saya nak sebut satu benda. Orang perempuan ni mudah. Kalau suaminya kata, aku redha dia sebagai isteriku, maka syurgalah buat dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab tu kita kena selalu tanya, bang, abang redha tak saya sebagai isteri? Bang, redha tak bang? Bang. Oh, bang. Aku bang kan? Tak. Contoh. Ni antara benda-benda yang perlu kita lihat dan perlu kita nilai. Ingat tadi syahid dunia apa? Syahid akhirat apa? Syahid akhirat mana dapat pahala syahid di akhirat, iaitu sakit-sakit ataupun cari nafkah. Termasuklah mereka-mereka yang diuji berbagai-bagai, mereka akan dapat pahala syahid. Tapi akhirat lah. Tapi di dunia, kalau dia perang, itu syahid dunia. Makna tak perlu mandi, tak perlu kapan, tanam tu. Tapi syahid akhirat perlu dimandikan, disolatkan seperti biasa. Salin termasuk dalam syahid akhirat. Wallahu a'lam. Tapi doa-doa lah. Kalau boleh mak selamat, ibu pun selamat. InsyaAllah. Terima kasih yang bertanya. Jelas bab syahid akhirat dengan syahid dunia? Jelas. Ada lagi soalan? Kalau tercekik makan asam pedas, adakah itu syahid? Tak. Saya makan dua. Sampai hati Bondo cakap lagu tu kat saya. InsyaAllah. Mak Wan mana Mak Wan? Hai Mak Wan ni. Kena Mak Wan. Okey, baik. Bondo tinggal berapa minit lagi? Mungkin ada lagi soalan. Kalau kita baca hadis ni tak sempat pula lagi kan. Nak habis. Ustaz, yang mana mati syahid tu, dia maknanya masa dah masuk dalam tubuh tu, dia tak kena siksa kubur, tak kena hitakan kubur, tak kena. Dia macam orang tidur je lah ya. Syahid mana ni? Syahid dua-dua. Syahid akhirat hanya dapat pahala sahaja. Yang siksa kena juga. Kena juga. Sebab dia mati seperti mana orang biasa. Sebab dimandikan, dikafankan. Cuma syahid yang disebutkan itu dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Himpitan kubur kena. Macam mana? Himpitan kubur. Semua kena. Cuma himpitan kubur bagi orang yang syahid dunia tadi tak kena. Syahid dunia kena.
Tak kena. Sebab Syahid akhirat kena. masih macam biasa. Cuma dia mendapat kematian tu, mendapat pahala syahid akhirat. Sebab ujian yang menimpa dia. Penyakit kanser ke, taun ke, Allah ganti dengan pahala syahid akhirat. Syahid dunia ni special. Dia berperang, lalu dia syahid dalam peperangan, maka dia tak kena mandi, tak kena kafan, lalu dikebumikan begitu. Itu yang Allah masukkan dalam Quran. Maksudnya mereka ni tak mati, bahkan mereka ni hidup di sisi Allah. Tetapi dalam syahid dunia tu, mesti mengelakkan perkara-perkara yang disebutkan ulama. Berperang bukan untuk kemuliaan di sisi manusia. Berperang bukan semata-mata ghanimah. Ghanimah ni apa? Harta rampasan perang. Maknanya nak dapat benda tu je. Yang kedua, yang ketiga, berperang bukan semata-mata nak nampak kita hebat dan berani. Kalau ada pun sekali mereka dalam peperangan tersebut, tapi mereka ada 3 benda ni tadi, makna tidak akan mendapat syahid dunia. Walaupun matinya dalam peperangan. Mesti dijaga benda tu. Pergi perang bukan semata-mata nak tunjuk berani. Pergi perang bukan semata-mata nak ghanimah. Pergi perang bukan semata-mata nak nampak pujian daripada manusia, maka dia akan dapat syahid akhirat. Tapi kalau ketiga-tiganya ada, maka walaupun dia mati pada peperangan, niat yang Allah tahu selain daripada perkara tersebut, maka di sini kata ulama tidak akan mendapat syahid akhirat. Syahid dunia ni, kita tak tahu apa yang terjadi pada kita. Tiba-tiba jadi. Seperti musibah, kena runtuh bangunan, lemas. Dia anggap syahid. Lemas kan? Kita lemas ataupun gempa bumi. Benda-benda yang Allah jadikan kepada kita. Yang dapat pahala saja. Tetap dicari. Tuan-tuan. Wabak pun sama. Wabak COVID-19 sebagai syahid akhirat. Dapat pahala akhirat. InsyaAllah. Jelas? Okey. Kalau jelas ada pertanyaan soalan lagi daripada ya. Ada lagi soalan Bukalah pintu soalan seluas-luasnya. Sebab kita bertinggal dalam 8 minit lagi. Kalau tak ada mungkin boleh sedikit berdonor ini orang untuk saya masukkan sedikit ibadah korban yang akan dilaksanakan di bawah JNI. Boleh. Silakan. InsyaAllah seperti biasa tahun lepas kita ada melaksanakan ibadah korban bawah pengurusan Gemenur Iman, dan seperti mana saya lah sebagai kapten program ini, yang mana kita akan melaksanakan ibadah korban dan hantar daging-daging peserta yang dekat boleh ambil di rumah Bonda Rosniati pengurusi. Seperti mana setia maklum, mungkin pihak AJK Gemenur Iman akan lebih maklumkan nanti setelah habis kita mengambil nama bagi Telaga Perigi di Kemboja. Mungkin siapa yang berhajat untuk masuk ibadah korban, kita tak meletakkan target berapa ekor. Cuma kalau ada yang masuk, kita akan selesaikan hajat mereka. Kalau tak ada yang masuk, kita tak akan laksanakanlah program ni di bawah Gemenur Iman. Cuma apa yang kami cuba katakan kat sini pada jemaah semua, kami cuba mengadakan program-program kebesaran ini selain daripada ceramah, antaranya aktiviti korban, iaitu melibatkan penyembelihan haiwan korban. Ia juga satu amalan besar. Walaupun kita jauh, kan bermakna kita tak boleh melaksanakan. Ini adalah satu penjelasan. Bukan makna kita mesti masuk, tidak. Kalau masuk bawah Gemenur Iman pun boleh, bawah masjid-masjid dan surau berhampiran pun boleh. Cuma apa yang target saya bawah Gemenur Iman ni, saya tak beri kepada masjid lah. Sebab masjid dah terlalu banyak. Ada sampai 15 ekor, ada sampai 20 ekor, 10 ekor. Mana saya akan hantar di surau-surau yang tidak mempunyai lembu untuk dimasak dan diagihkan sedikit daging kepada mereka. Tahun lepas Alhamdulillah kita dapat agihkan sekilo satu rumah. Tapi tahun ni tak pasti lagi.
keadaannya bagaimana, melihat lembu yang di antara sumbangan tuan-tuan lah, puan-puan yang akan melaksanakan program ini. Saya akan berikan yang terbaiklah untuk pengurusan. Untuk sebahagian, seperti mana ditetapkan oleh pihak pengurusan, 850. Sekiranya ada lebihan daripada bahagian tersebut, termasuk pengurusan akan dimasukkan dalam tabung gema Nur Iman untuk aktiviti pengimarahan majlis ilmu, insya-Allah. Cuma apa yang boleh saya sedia maklum, kalau berhajat, segerakanlah supaya saya lebih mudah untuk melaksanakan tempahan lembu tu. Sebab lembu sekarang, pihak masjid dan surau sudah berebut untuk mendapatkan lembu yang terbaik bagi ibadah korban. Sebab tu, saya kalau boleh dapat segera, ada niat yang boleh dicapai dengan segera, sebar-sebarkan kepada jemaah, saya akan laksanakan cepat. Target untuk berapa ekor tak kisah. Setahun lepas pun kita dapat seekor dengan 2 ekor kambing. Sebab kita buka dalam seminggu, 2 minggu nak raya. Tapi kali ini kita buka awal sikit. Tarikh tutupnya pun agak cepat, 15 bulan. Sebab nak buat penempahan lembu. Maka bagi mereka yang berhajat, terus hubungi pihak pengurusan Gema Nur Iman, Bonda Norini dan juga Bonda Masrahah. InsyaAllah akan dibuat dia punya tentatif lah, dihantar pada setiap grup, sama-sama kita. Nak masuk kat surau masjid pun tak ada masalah, masuk kat Gema Nur Iman pun tak ada masalah. Yang penting kita buat korban. Kalau saya mudah bicara, ada lembu saya buat, tak ada lembu saya tunggu makan dekat masjid surau, selesai. Tapi saya nak merealisasikan impian ibu-ibu yang nak berkorban, tapi mungkin di masjid terlalu banyak yang kita hantar pada fakir miskin ataupun kepada yang berkelayakan untuk makan daging tu. Kita tak target banyak pun. Apa yang dapat kita buat bagi mereka gembira. Menggembirakan orang ini, nanti Allah akan gembirakan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya sajalah sebarang pertanyaan tentang ibadah ni, mohon rujuk pada Bonda Norini ataupun Bonda N ataupun Bonda Masrahah sebagai pengelola untuk bahagian program korban. Ini yang terbaik bagi kita. Sebab, kenapa saya kata suawat? Sebab bermula padanya kita raya 29, 20 hari bulan. 20 hari bulan kita dah bermula puasa Zulhijjah. Sebab 29 kita raya. Maksudnya dalam 19 hari bulan 6 kita dah bermula puasa. Masuk Zulhijjah ada pantang larang yang perlu kita tekankan. Maksudnya apa? Tak boleh potong kuku, cukur-cukur. Sebab tu penutupan penyertaan ni diawalkan supaya kita boleh jaga benda tu. Maknanya kita tak cukur, kita tak apa-apalah yang saya sebutlah, antara pantang-pantang ataupun benda-benda yang perlu ditekankan bagi peserta korban. InsyaAllah sekiranya berhajat, teruskan kepada Bonda N ataupun Bonda Masrahah untuk teruskan masuk bahagian. Ini tiada paksaan. Nak masuk kat masjid surau berhampiran boleh, nak masuk dengan Gema Nur Iman pun boleh. Semuanya terpulang kepada tuan-tuan, puan-puan yang mendengar ini. InsyaAllah saya sebagai ketua program ni, insyaAllah akan berikan terbaik untuk semua. InsyaAllah. Kira itu dulu. Saya rasa jelas ke Bonda N? InsyaAllah Ustaz, jelas. Nanti kita kita pun dah habis ni. Kita akan buat. Mungkin minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Boleh tutuplah Bonda N. Okay, saya pun jemput anak sekolah. Alhamdulillah. Ustaz baca ya kepada orang nanti boleh tutup semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.